من عليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Si arif itu sentiasa berdiri dengan Allah Ta'ala di bawah panji-panji pendekatannya dengan ilmu dan batinnya. Dia berputar dengan qada dan qadarnya. Jika dia lemah, didorong tanpa usaha dari dirinya sendiri, digerakkan tanpa gerakan diri sendiri, ditenteramkan tanpa tenteraman dari dirinya sendiri. Dia tergolong dalam kumpulan orang-orang yang dikatakan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa naqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal, dan kami membolak-balikkan mereka ke arah kanan dan ke arah kiri. Apabila ternyata kelemahan diri mereka, lalu mereka digerakkan oleh tindakan kudrat, ketenangan, penyerapan diri, sentiasa timbul kelemahan itu. Gerakan bila anda wujud, ketenangan bila anda tidak wujud. Gerakan itu pada hukum hakam, ketenangan pada ilmu pengetahuan. Hanya sahaja akan sah dirimu bila anda keluar dari jiwamu, hawa nafsumu, tabiatmu dan pergantunganmu dengan sekalian manusia secara total. Jangan sekali-kali anda menggantungkan dirimu kepada manusia pada apa yang dimilikinya, sama ada dia boleh memberimu mudarat atau manfaat, ataupun dia boleh membantumu pada rezekimu. Tetapi gantungkanlah diri hanya kepada Tuhanmu sahaja. Selalu mengerjakan taat kepadanya, menurut perintahnya dan menjauhkan larangannya, sehingga tiada sesuatu pun yang berada di hadapanmu selain Allah Ta'ala. Maka ketika itu anda akan menjadi sekaya-kaya manusia dan semulia-mulianya. Anda akan menjadi seperti Adam AS. Diperintahkan semua benda bersujud kepadanya. Dan ini semua adalah jauh dari apa yang dapat difikirkan oleh manusia, semua orang awamnya dan kebanyakan dari orang-orang khawas sekalipun. Semua itu adalah dari sezarah, sedebu dari Adam dan dari kumpulan patinya. Wahai orang yang sedikit ilmunya, asahlah dirimu dengan ilmu, kemudian baru engkau singkirkan dirimu. Kaum ini mulanya mereka mendapatkan ilmu, kemudian mereka menyingkirkan diri dari manusia dengan hati mereka. Zahir sahaja dengan manusia untuk membetulkan jalan mereka, tetapi batinnya dengan Allah Ta'ala untuk berkhidmat kepadanya dan berdamping diri dengannya. Mereka mencatat, bertaubat dan berada di atas hukum sahaja, tetapi mereka jauh dari manusia dengan hati mereka. Hati mereka tetap jauh tersingkir dari segala sesuatu. Kerja mereka pada zahir ialah menegakkan hukum Allah. Setiap pakaian mereka kotor, mereka menyucikannya, membersihkannya, mewangikannya. Setiap pakaian mereka terkoyak, mereka tampal dan jahitnya. Mereka lah pemimpin utama bagi manusia. Satu zarah dari mereka umpama gunung yang memuncak. Lantaran hati mereka sentiasa dengan Tuhan, terlantar di hadapannya, sangat prihatin kepadanya dan tenggelam dalam ilmunya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah mengingatimu itu sebagai makanan kami, dan pendekatan kepadamu itu sebagai harta kekayaan kami. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita menceritakan bagaimana sebagai hamba Allah
bagaimana kita membuktikan keislaman kita yang sebenar, dan sentiasa mencari hakikat keislaman dalam perjalanan hidup ini sehinggalah kita mati dalam keadaan Islam. Dan bagaimana sifat tawakal dan juga sifat tauhid yang telah kita sebut semalam. Tawakal kita tidak berhenti pada sebab dan musabab, dengan maksud orang beriman tidak mungkin berhenti berusaha. Mereka tidak menggunakan kalimah tawakal untuk berhenti berusaha, kerana tawakal itu ialah sifat hati. Kerana orang yang berdusta dengan tawakal, mereka tidak mahu berusaha. Mereka akan berkata, saya sudah tawakal, walhal mereka tidak melakukan apa-apa. Bagaimana orang malas, kita kata carilah kerja, dia kata dah minta semua tempat dah kerja tak dapat, nak buat macam mana? Dia pun tenang dengan jawapan tadi. Orang beriman, tawakal itu bukan jawapannya pada manusia. Bukan dia duk cakap dengan orang, saya dah tawakal, nak macam mana? Macam tu jadinya. Itu bukan percakapan dia dengan manusia. Ia antara dia dengan Allah. Antara dia dengan manusia, manusia sentiasa nampak dia terus bekerja, terus berusaha dan tidak berhenti. Dia tidak menggunakan kalimah tawakal untuk berhenti berusaha. Itu bukan sifat orang beriman. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, tawakalnya tanpa sebab musabab, tidak terhenti dengan sebab musabab. Tawakal antara kita dengan Allah, yang ini pergantungan kita sebenarnya dengan Allah. Kemudian kita juga telah bicarakan tentang bagaimana tauhid kita pada Allah. Kita sebut tauhid, yakni mengesakan Allah, yakni mengagungkan Allah, melihat segala sesuatunya itu datang daripada Allah. Maka kita melihat semuanya sama dari sudut ujian Allah. Allah nak beri pada kita sama ada yang kita suka atau kita tak suka, ianya sama. Ia tidak akan mengurangkan kita mentauhidkan Allah dalam mengingatinya, dalam membesarkannya, dalam beribadat kepadanya, dalam meneruskan ketaatan. Itu orang-orang yang benar-benar berpegang dengan tauhidullah. Dia tetap mengesakan Allah, mengagungkan Allah, melihat Allah itu haibah, bijaksana dalam semua urusannya. Taklah jadi macam golongan yang kita sebut semalam, kalau kena sikit ujian, berhenti ibadat. Bila kena sikit benda yang mereka tak suka, lalu mereka kata Tuhan tak sayang mereka. Kalau dapat benda baik-baik, oh ini Tuhan sayang, ini bukti Tuhan sayang. Bila dapat benda tak elok, mereka berputus asa dengan doa mereka, berputus asa dengan ibadat mereka. Bahkan kata Allah Ta'ala, inqalaba ala wajhi, mereka ini berbolak-balik, tunggang terbalik hidup mereka. Khasirat dunia wal akhirah. Dunia mereka rugi kerana kecewa dan putus asa. Akhirat terlebih rugi mereka. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang ibadat tanpa melihat nilai ibadat, maka dia menjadi suatu yang sia-sia. Seorang yang berpuasa tidak menikmati waktu-waktu tempoh-tempoh berpuasa, cuma melihat makanan waktu berbuka, maka hilang kelazatan ibadat itu sendiri. Artinya dia ada syahwat dalam ibadat. Kita nak elakkan syahwat dalam ibadat, kerana ibadat ialah ketundukan kita pada Allah SWT. Kita bukan puasa sebab nak makan sedap, atau bila saya puasa nanti makan jadi sedap. Bukan itu. Puasa itu sendiri satu kesedapan kita, keseronokan kita. Baik, ini yang kita syarahkan semalam. Kita ulang balik secara ringkas supaya apa yang kita nak sampaikan pada hari ini tentang golongan arif billah. Yang tadi golongan yang struggle, yang berusaha ke arah itu. Golongan yang senantiasa perlu bermuhasabah. Islam kita sampai mana? Tawakal kita sepatutnya bagaimana? Ibadat kita sepatutnya bagaimana? Nung di sana ada satu contoh untuk kita. Golongan ini yang disebut arif billah. Sebab dalam kehidupan ini, bila kita berusaha untuk dapat sesuatu, berusaha untuk mendapat matlamat kita, dalam perjalanan tadi kita mungkin datang lemah. Dalam perjalanan tadi kita mungkin datang segala penghalang-penghalang.
Namun kerana kita senantiasa ada contoh, lalu kita sentiasa jadi kuat. Orang nak kaya, dia buat macam-macam nak kaya. Kursus dah pergi, pinjaman bank pun dah buat, bisnes pun dah jalan, barang-barang pun dah dimasukkan, strategi sudah pun dilaksanakan satu persatu. Tiba dia nampak dia masih tidak berhasil. Apakah yang menyebabkan dia masih bermotivasi? Ada orang yang sudah berjaya. Dia kata yang berjaya tu 4 kali bankrupt baru sampai macam tu. Maka saya baru sekali bankrupt, dia bangkit balik. Dia akan nampak orang yang telah berjaya untuk jadikan sebagai contoh. Bagi dia bangun kembali. Bagi dia kembali mengatur langkah dan strateginya. Sama juga dalam kita mendekatkan diri pada Allah. Maka datang lemah kita, datang bosan kita, datang penghalang kita. Lalu kita melihat golongan yang Allah Ta'ala telah angkat mereka. Allah telah muliakan mereka. Supaya kita senantiasa bermotivasi untuk berusaha mendekatkan diri pada Allah. Ini golongan yang disebut sebagai golongan arif billah. Dia apa tabir Syekh Abdul Qadir tentang orang arif billah yang sentiasa berdiri dengan Allah. Maksud berdiri dengan Allah ialah sentiasa bersama dengan hukum Allah. Halalnya, haramnya, dosanya, pahalanya, perintahnya, larangannya. Ini disebut al-qaim billah. Sentiasa berdiri dengan Allah. Yang ini dalam dirinya, dalam segala tindakannya adalah hukum Allah. Dia tak akan buat benda itu sia-sia. Ada hukum Allah. Sehingga dia tahu setiap hukum tadi. Ini arif billah. Di bawah panji pendekatannya. Jadi orang arif billah ialah golongan yang ke depan sentiasa. Untuk dia makin dekat dengan Allah SWT. Maka bagaimana dia mendekatkan dirinya dengan Allah dengan dua perkara. Pertama dengan ilmunya, yang kedua dengan batinnya. Adapun ilmunya maklum, kita maklum ilmu. Siapa pun makin mengenali Allah, siapa pun makin tinggi ilmunya tentang Allah, mengenai Allah, maka dia akan makin takut pada Allah. Sekalipun diizinkan buat maksiat. Tentang para sahabat ahli Badar, Allah turunkan wahyu dalam hadis kudusi. Allah berfirman, isna'u kulla syai', i'malu kulla syai', qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, ya ahla badrin i'malu kulla syai', wahai ahli Badar, buatlah apa benda kamu nak buat, aku dah ampun dosa kamu. Tapi apakah bila Allah Ta'ala kata buatlah benda nak buat, aku dah ampun dosa kamu, apakah mereka terus buat maksiat atas alasan mereka telah diampunkan? Mereka tak pernah buat. Walau mereka telah diberitahu dia ampunkan dosa, apa pun mereka buat, mereka tak mungkin buat. Ini Abu Bakar radhiyallahu ta'ala sudah disebut ahli syurga. Apakah Abu Bakar lepas itu dia berani buat maksiat? Mereka tak berani. Walau telah dicatat sebagai ahli syurga, dah dicatat, dah dijamin, dia buat apa-apa pun tak akan terjejas darjah Abu Bakar Siddiq. Tapi apakah Abu Bakar buat? Dia tak buat. Sebab orang bila ada ilmu, sekalipun diizinkan buat maksiat, diizinkan, maksud diizin, diampunkan, dia tak akan buat. Kerana ada malunya pada Allah. Malu kepada Allah SWT. Tentu kita baik dengan seseorang baiklah dia. Dia kata ambillah, nak makan apa pun makan. Kalau kita orang ada marah, kita tak akan ambil semua, kita ambil sikit. Apa yang kita perlu saja. Tak berani kita ambil, walaupun dia kata boleh. Sebab kita orang yang baik. Walaupun Allah izinkan dengan maksud beri keampunan, buat maksiat, mereka tak akan buat. Walau seinci. Kerana seorang yang sudah dekat dengan Allah tidak mungkin akan melakukan maksiat. Sebab itu suatu kepalsuan. Bila seorang mendakwa bahawa dia daripada kelompok wali Allah, tapi dengan mudah buat maksiat, bersalam dengan perempuan yang bukan mahram, tapi atas nama wali kononnya, bukan buat benda-benda yang dilarang dalam agama, tapi berani mendakwa dekat dengan Allah. Hasya lillah. Semoga Allah melindungi kita daripada golongan ini. Kerana ternyata orang-orang yang benar, makin berilmu dia dengan Allah, maka Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama
Orang yang benar-benar takut kerana Allah di kalangan hamba-Nya ialah orang-orang alim, para ulama. Sebab itu makin dia banyak ilmu, makin nampak takutnya pada Allah, makin nampak. Makin dia tak berani mendekati maksiat. Tak akan mungkin. Dia umpama orang yang melihat maksiat itu yang akan merosakkan dirinya, maka dia menjauhkan dirinya. Yang kedua, dia dekatkan dirinya kepada Allah dengan batinnya. Perkataan batin dalam bahasa Arab disebut sir, rahsia dia dengan Allah. Artinya tuan-tuan sekalian, bila seorang, kalau kita dekat dengan orang tertentu, kita makin banyak tahu rahsia. Tapi rahsia itu adalah keistimewaan kita untuk tidak dihebohkan. Waktu kita hebohkan, maka tiada nilai kita berada di sisi dia. Tuan-tuan baik dengan orang besar ni, orang besar ni, menteri, tuan-tuan. Duduk dengan dia, semua rahsia dia cerita. Walaupun dia buat akta rahsia negara. Tapi kerana kita rapat dengan dia, dia cerita. Tapi apakah selepas dia cerita, kita cerita ke orang lain? Kalau kita cerita orang lain, kita tak akan lagi dekat dengan dia. Sebab kita dianggap bocor rahsia. Kita, umpama kita suami isteri, kita dekat dan kita tahu semua tentang isteri kita dan sebaliknya. Apakah apa yang kita tahu untuk kita cerita pada orang lain? Tak, rahsia. Kalau nak kekalkan rumah tangga yang baik, apa yang kita tahu tentang isteri kita, tak semua kita boleh cerita ke orang. Mungkin ada sedikit kita boleh berkongsi, tapi tidak semua. Kita tak akan menceritakan, melainkan kita tak akan dianggap amanah dalam rumah tangga. Maka demikian juga orang bila dekat dengan Allah, ada rahsia yang Allah beritahu pada dia. Ada rahsia, perkara-perkara yang tertentu. Sama ada kita sebut kasyaf ke, firasat dan lain-lain. Kesemuanya itu tidak menjadikan dia berbangga, satu, atau melihat dia lebih pada orang lain, dua, ataupun dia mendakwa dia sentiasa dalam keadaan benar, orang lain salah. Tidak mungkin. Dia sentiasa beramal atau berada pada hukum zahir manusia. Kita baca kisah Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih seorang hakim yang lama, dilantik menjadi hakim atau qadhi pada zaman Umar Al-Khattab lagi. Sehinggalah zaman khalifah seterusnya, Uthman, Ali, sehinggalah khalifah Umayyah ataupun Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia qadhi yang hebat, yang alim, yang soleh, yang bertakwa, bukan wali. Tetapi dia ni ulama yang punya kasyaf yang tajam. Ia seperti Syah Karmani yang pernah kita bicara tentang kasyaf atau firasat tajam. Bila orang datang ke pengadilan mahkamah, dia tahu siapa betul siapa salah, dia tahu. Tapi dia tidak menggunakan benda itu. Sebab itu bukan hukum yang perlu dia boleh gunakan. Dia diam untuk mendengar keterangan, bukti dan dalil. Sebab mahkamah cara penghakimannya begitu. Dia tak boleh penghakimannya berdasarkan firasat saya tengok muka penjahat maka kena hukum. Bukan begitu. Kerana dia tidak mahu orang lain ambil kesempatan untuk berkata demikian. Tetapi pada wali yang sebenar, mereka akan menutup ruang orang-orang jahil mengambil kesempatan untuk mendakwa wali menggugurkan perkara yang menjadi hukum hakam yang jelas. Oleh sebab itu mereka tidak akan melakukannya. Ini disebut batin dan rahsia. Rahsia. Umpama kita, tuan-tuan, kita orang awam, rahsia kita macam ni kalau kita mimpi. Tuan-tuan ada mimpi bagus-bagus. Kita kalau mimpi, kita tak boleh cerita semua orang. Itu rahsia. Kata Nabi SAW, la takhsus ru'yaka illa ala alimin aw nasihin. Jangan kamu ceritakan mimpi kamu melainkan pada orang alim atau yang boleh beri nasihat. Artinya, kita tak boleh cerita secara umum dalam Facebook kita dan sebagainya. Tidak. Ada orang dia mimpi lalu nak cerita untuk angkat dirinya, maka dia tak akan lagi terangkat. Seorang bila bermimpi dengan satu mimpi yang baik, maka dia ceritakan pada orang untuk mengangkat dirinya, maka dia tak akan terangkat lagi. Atau dia tak akan dapat lagi mimpi tadi. Tapi kalau dia bermimpi yang baik-baik, dia rahsiakan, maka dia akan dapat lagi. Dia akan dapat lagi, dah akan dapat lagi. Dan gini, kita, orang kalau betul-betul berjaya, sukses dia tak akan kongsi rahsia berjaya dia pada semua orang. Orang yang berkongsi kejayaan pada semua orang ini, orang baru kaya ni. Yang baru ada kereta sebiji dua,
Yang betul-betul kaya dia tak diceramah beritahu macam mana nak kaya. Tuan-tuan pernah jumpa yang betul-betul kaya lah, dia buat ceramah macam mana nak kaya, dia diam je, dia tak cerita. Tapi yang baru nak up ni dia pun cerita macam mana saya berjaya, saya boleh beli kereta ni, padahal kereta hutang ni. Kalau cerita dia sudah berjaya, tak, dia baru nak up. Yang benar-benar berjaya tak akan buat kursusnya nak suruh kita kaya, tak akan, dia diam je. Dia tak akan buat kursus nak suruh kita kaya. Yang saya kata baru nak kaya, dia buat kursus supaya dengan kursus tadi dia kaya. Kita kan kenal ramai bilioner. Dia bercakap tak tentang kekayaan, dia diam. Dia tak cakap banyak. Kalau dia cakap pun apa yang perlu dia bercakap, tak semua dia bercakap. Hatta dia tak berkongsi pun kekayaan dia. Orang baru kaya tu dia kongsi kekayaan, tunjuk rumah dia, tunjuk baru kaya. Orang benar-benar kaya dia, kita pun tak tahu, rupa dia pun kita tak tahu macam mana. Dia menyorok betul. Dia tak mungkin pamerkan kekayaannya dalam Facebook dan sebagainya. Orang lain tolong korek, dia tak. Dia tak akan buat satu Facebook untuk tunjuk dia ada harta banyak mana, dia tak akan buat. Kaya tahu risiko dia. Maka demikian kalau saya contohkan tadi, untuk kita faham. Bila seorang benar-benar dekat dengan Allah, ada rahsia dia dengan Allah, dia tak mungkin cerita pada orang. Cukup antara dia dengan Allah. Kerana Allah akan menguji setiap orang dengan kerahsiaan sejauh mana dia berhasil. Maka ternyata dia amanah, maka dia akan memikul kewalian ini. Tapi kalau tak amanah, semua benda dia nak cerita, maka dia tak akan boleh memikul kewalian ini. Sebab itu Nabi Allah Khidir AS, kalau pendapat yang kata dia wali, di samping pendapat jumhur ulama yang kata dia nabi, bagaimana kerahsiaannya hatta dia pun tak nak jumpa orang. Tuan-tuan, yang sehebat-hebat binatang dalam hutan namanya harimau. Harimau tu nak tak jumpa orang? Harimau tu nak tak jumpa orang? Tak nak. Dia cuba lari, dia baru manusia dia lari. Walaupun dia gagah, kuat, dia tak nak jumpa. Tapi kalau dia jumpa, maka ada perhitungan dia dengan orang ni. Sebab tu kita dengar ada harimau nak cari, macam tak pernah jumpa. Jalan hutan, tak jumpa, lari dia, lari. Melainkan tak dapat dielakkan, terserempak. Maka terserempak. Kadang-kadang dia sengaja mengaum supaya orang larikan diri daripada dia. Ngaum, jangan datang. Maka ini, kalau kita sebut golongan yang dekat dengan Allah SWT, ada rahsia antara dia dengan Allah yang tidak dihebohkan, yang menjadikan dia tak pernah melihat dia lebih mulia pada orang lain, atau yang menjadikan dia melihat atau dia memohon orang lain memuliakan dia. Dia tidak menginginkan orang memuliakan dia. Orang nak mulia dia, itu hal dia, tapi dia bukan menuntut. Dia takkan tuntut untuk kamu muliakan aku. Dan sebagaimana dia tak pernah melihat dirinya lebih pada orang lain, baginya dia sama. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dia yakni para arif billah ini berputar dengan qada dan qadar. Apa maksud berputar? Ikut. Qada dan qadar dia ikut. Dia melihatnya dengan kebijaksanaan Allah, dengan hikmah. Dia melihatnya dengan sifat pemurah dan sifat penyayang. Tuan-tuan, arif billah melihat qada itu daripada yang penyayang dan yang bijaksana. Manakala orang awam yang tak bijak ni, dia nampak qada itu bukan daripada yang maha bijaksana. Dia rasa dia bijaksana, sebab tu dia tolak qada dan qadar. Sebab dia rasa dia bijak, patut tak jadi macam ni, kata dia. Dan dia tidak melihat betapa sayangnya Allah pada dia dengan mentakdirkannya begitu. Dia nampak ni tanda Tuhan tak sayang, sebab tu bagi macam ni. Allah sayang supaya kita berubah, supaya untuk hikmah yang tertentu. Maka orang arif bila dia berputar dengan qada dan qadar, apa pun dia terima. Dia seperti berada dalam kitaran roda, bergerak atas bawah sama, tak ada masalah. Ke bawah ke atas, ke bawah ke atas, ke bawah ke atas, maka dia akan sampai. Kalau kita nak qada kita cuma di atas, maka tayar itu tak akan bergerak. Tayar dia akan bergerak atas bawah. Yang di atas akan ke bawah, yang ke bawah naik ke atas. Dan berlaku satu pusingan sehingga sampai pada destinasi dan tujuan. Maka demikian dia melihat qada. Qada ini satu pusingan untuk disampai pada Allah. Ini satu pusingan untuk kita sampai pada Allah. Tapi kalau kita tak faham bahawa
qada dan qadar ini satu pusingan untuk sampai pada Allah, akhirnya kita tercampak keluar. Kena kata Syekh Abdul Qadir, kalau tiba-tiba mereka lemah, ya sebahagian qada ini berat, kematian orang kita sayang, Nabi SAW melaluinya, matinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, matinya Abu Talib, Rasul melalui yang Nabi namakan sebagai tahun duka cita, Amul Husn, dengan penolakan orang Mekah, dengan watai baling batu. Lemah Rasulullah SAW, lemah. Sehingga munajat yang terkenal yang Nabi doa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah, aku mengadu padamu lemahnya diriku, wa qillata hilati, kurangnya hilahku, dah tak tahu dah nak buat apa, tak tahu dah nak buat apa, wa hawani 'alan nas, hinanya aku pada pandangan manusia. Rasulullah SAW mengadu. Artinya bila Syam dekat dia kata sampai tahap qada itu begitu berat, qadar itu begitu berat. Ada waktu kita ada hikmah tu sebab kita masih kuat, masih kita katakan qada dan qadar itu belum berat dan kita masih mampu tanggung. Kereta kita kena curi, ada hikmah tu, ialah duit dalam bank dia lagi, kita pun nampak boleh beli baru. Maka kereta accident, apalah, Allah nak ganti baik sebab kita pun tak ada insurans. Ada benda yang membantu kita untuk kuat menerima qada dan qadar, tapi ada waktunya tak ada yang membantu. Waktu mana kita hilang sesuatu, memang duit lain tak ada dah, tu je ada, ia lebih berat. Dia kata ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir, kadang dia lemah hatta para wali, sehingga kita ceritakan hatta para Nabi yang mulia. Ada waktu para Nabi SAW dengan qada Allah, mereka rasa lemah juga, kerana ia berat. Macam kita bacakan doa munajat Rasulullah SAW, dengan kematian Khadijah, dengan kematian Abu Talib, orang Mekah halau, orang Taif baling batu, sehingga berdarah kaki Nabi SAW. Ya, sebagai seorang ada sifat manusia, datang lemah. Maka dengan lemah tadi, Allah Ta'ala kuatkan Rasulullah dengan munajatnya. Akhir doa Rasulullah, ya Allah, aku mengadu padamu lemahnya diriku, kurangnya hilahku, dah habis ikhtiarku, hinanya aku di sisi manusia, anta rabbi wa rabbul mustad'afin, engkau Tuhanku dan engkau Tuhan orang lemah sepertiku. Ila man takiluni, ya Allah, pada siapa engkau nak serahkan aku? Ila ba'idin yatajahamuni, au ila aduwin malaktahu amri, apakah kepada yang jauh ni, penduduk Taif ni, yang menghujani aku dengan batu-batu, atau kepada yang dekat ni, musyrikin Mekah, yang sentiasa conquer urusan aku, nak bergerak pun payah, yang sentiasa ni awasi aku, dengan siapa jumpa saya nak bergerak bebas. Lalu kata Rasulullah, illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali, ya Allah, kalau apa yang berlaku bukan tanda engkau murka padaku, maka aku tak peduli. Kemudian Rasulullah berkata, aku mohon padamu dengan zat yang terpelihara segala urusan, segala terjaga segala perkara, supaya tidak diturunkan kemurkaanmu padaku atau kemarahanmu padaku. Lakal utbah hatta tarda, maka segala-gala urusan itu aku kembalikan padamu sehingga engkau redha. Artinya ketika mana datangnya suatu qada dan qadar yang berat dan dirinya dah lemah, maka Allah akan dorongkan dia pada sesuatu yang akan mengembalikan kekuatan dia. Maka lihat bila Nabi SAW berdoa, sesudah Nabi doa, turun malaikat. Malaikat kata, wahai Muhammad, aku ni malaikat gunung, aku ambil gunung semua, aku campur atas kepala dia, biar mereka semua mati. Lalu Nabi SAW berkata, moga Allah jadikan daripada zuriat mereka orang beriman pada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu. Bahkan Rasulullah SAW berkata, semoga Allah mengampuni kaumku, mereka tak tahu. Datang apa yang disebut sebagai keringanan, pertolongan Allah dan menghadapi qada dan qadar itu, yang berkesudahan bagaimana Rasulullah SAW mendapat kekuatan baru sehingga Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan ke langit. Sama kita orang beriman, sebab Rasulullah tu contoh kita. Waktu
mana kita tetap belajar menerima qada dan qadar. Ada waktu memang kita lemah. Ialah kalau suami mati bagi seorang isteri, suami pula baik, tak pernah kasar diri dia, menjaga kebajikan, ya agak berat dia nak terima. Mungkin dia menangis makan bulan, mungkin dia redha dengan qada dan qadar Allah, tapi berat qadar itu masih belum dia dapat pikul sepenuhnya. Ada orang yang disayang semua anak dia, anak baik, anak soleh. Bila anak dia mati, nangisnya tak habis lagi 2 tahun lah. Tengok baju anak nangis, tengok motor anak nangis. Berat. Dia redha, ya Allah aku redha. Tapi air mata ni masih belum dapat dihentikan sepenuhnya. Hati ni masih belum dapat diubati sepenuhnya. Tapi redha, ini takdir saya redha. Saya harap dia dapat ada pada kedudukan yang baik. Namun ketidakmampuan ini ada. Maka kalau berterusan redha kita, Allah akan bawa kita kepada suatu keredaan ataupun suatu keadaan kita kembali kuat menerima takdirnya. Kembali kuat. Sebab itu orang yang arif billah ini, mereka bila sampai ke peringkat datang qada yang berat, maka tak mampu lagi dengan usaha mereka, kekuatan mereka, maka ketika itu digerakkan mereka, tahrik, digerakkan mereka, ditenteramkan mereka tanpa pententeraman. Maksudnya, tuan-tuan, bila tuan-tuan sehati macam nak tenteram, pergi sana, pergi situ, nak tenteram. Tapi orang yang bila menyerah diri pada Allah dengan sebenar, datang ketenteraman tanpa pencarian dia. Kita kalau susah hati, kita buat apa? Saya susah hati, Ustaz, saya balik kampung. Saya susah hati, saya akan jumpa orang ni. Tapi ada waktu kita boleh buat. Ada waktu kita tak jumpa lagi siapa yang boleh tenteramkan kita. Dah jumpa ustaz ni dah cakap macam-macam, tak, masih belum tenteram. Jumpa tok guru ni pun cakap macam-macam, masih belum tenteram. Tapi kita belajar menerima, redha. Kelak kita akan ditenteramkan oleh Allah tanpa pententeraman daripada manusia. Maknanya orang ni dia motivasi sendiri. Kita, tuan-tuan, bila nak dapat motivasi, kita mesti dengar daripada orang. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah, dia mendapat jawapannya sendiri. Dia ada jawapannya sendiri. Dia dah cari banyak jawapan daripada orang, dia tak akan jumpa, dia tak akan rasa puas dengan jawapan itu. Sehingga Allah Ta'ala memberikan kepadanya jawapannya sendiri. Ini yang dimaksudkan, dia tenteram tanpa ditenteramkan, tanpa perlu pada makhluk yang mententeramkan. Dan umpama dia, kata Syekh Abdul Qadir, macam Ashabul Kahfi. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Ashabul Kahfi itu tidur. Siapa yang membolak-balikkan badannya? Allah. Allah kata, kami bolak-balikkan badannya kanan dan kiri. Sebab dia dah tidak ada upaya, dalam keadaan tidur mana ada kuasa. Tentang waktu kita tidur, apa kekuatan kita ada? Habis kekuatan. Angkat tangan orang tidur, lepaskan, demuk je tu. Sebab apa? Tak ada kekuatan. Kalau kita angkat tangan dia, tiba-tiba berhenti, mana itu dia belum tidur. Tengok-tengok orang sebelah tidur, cuba angkat tangan dia, lepaskan. Kalau tangan tu tak jatuh seterusnya, dia belum tidur. Kalau tangan tu jatuh betul-betul, memang dia tidur. Baik, bayangkan kita tengah tidur, yang tak ada kekuatan ini, tiba-tiba Allah boleh gerakkan kita ke kanan, ke kiri, depan, belakang, tanpa kehendak kita. Kalau kita boleh percaya hal itu, kalau kita ada tak orang tidur dia boleh bergerak, dia tidur tapi dia boleh gerak kanan kiri. Dan kadang-kadang dia bergerak jauh pada tu, jadi ngigau pula lagi jauh, terus bangun pergi rumah sebelah tidur. Bukan dia yang berkehendak, digerakkan dia untuk sampai satu tahap. Ada seorang hamba Allah, dia tidur, akhirnya dia sedar di atas pokok kelapa. Dia boleh panjat pokok kelapa tengah tidur sampai dah. Kekuatan gerakan yang Allah berikan pada dia, sehingga sampai dia boleh tidur atas pokok kelapa. Bayangkan nak tidur atas pokok kelapa tu, bukan ada tilang atas tu, pada pelepah tu. Dan saya sendiri tengok, kita nak pergi sekolah, tengok dia tidur atas pokok kelapa. Orang ramai berkumpul nak turunkan dia daripada pokok kelapa tu, sebab dia tak pandai panjat pokok kelapa. Ni panjat, 2-3 orang panjat nak turunkan dia.
Jadi kalau kita faham, Allah boleh gerakkan kita tanpa kita bergerak. Maksudnya, tanpa niat kita nak bergerak. Tanpa niat kita. Maka tiba-tiba Allah selamatkan kita. Allah Ta'ala hilangkan kerunsingan dan kesusahan kita. Kita macam kita berjalan tengah padang pasir. Kita pun tak tahu mana kanan, mana kiri. Kita pun tak tahu mana ujung, mana penempatan. Kita jalan. Pasrah pada Allah. Tapi jalan. Akhirnya sampailah kita jumpa sesuatu yang tak pernah kita jangka. Kita pun nampak. Allah jumpakan kita dengan ketenangan. Oleh sebab itulah bila kita menyebut orang arif billah, mereka ini ketika mana mereka lemah tapi pergantungan mereka kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah gerakkan mereka sehingga mereka keluar daripada kesusahan mereka. Dan benda ini, kata Syekh Abdul Qadir, tak akan berlaku pada sesiapa pun melainkan dia telah keluar daripada hawa nafsu dia. Dia keluar daripada dirinya dan pergantungannya daripada makhluk. Syekh Abdul Qadir bila dia beri contoh orang arif billah, bukan cerita legenda satu tokoh, bukan. Artinya kita semua kena berusaha untuk menjadi orang arif billah. Sebab hidup kita ni ada masalah. Bagaimana kita tidak berusaha menjadi arif billah, maka kita akan terus menghadapi masalah ini tanpa penyelesaian. Biar kita benar-benar kenal Allah. Kita macam orang hari ni berfikir, hidup ni Ustaz, kita mesti kaya. Lagi kita tak kaya, kita tak boleh selesai masalah material ni. Sebab harga ayam naik selalu, cukai naik, semua naik. Penyelesaian ke arah mana? Kita mesti cari lebih banyak. Nak atau tak nak semua. Akhirnya hari ni isteri yang patut di rumah pun kerja sekali. Rumah tu patut tempat tidur dijadikan tempat kerja sekali. Kenapa? Dorongan keperluan. Bila Rasulullah SAW menyebut di antara tanda kiamat, isteri akan membantu suaminya bekerja. Antara sebabnya kan dorongan ekonomi yang kuat, keperluan yang begitu mendesak. Sehingga hari ini dalam sepatutnya isteri jadi suri rumah. Kerana kita tahu tugas suri rumah pun berat, sebab dia bekerja 24 jam. Suri rumah berat. Tidak ada pekerjaan seberat suri rumah. Sebab dia kena kemas, kena itu, kena gerak selalu. Berat. Tiba-tiba dia terpaksa pula bekerja online pula. Tolong suami bungkus tu, bungkus ni, yang post sana, post sini. Dan mereka berkata, ya kita kena redha keadaan ini sebab ekonomi mendesak. Anak nak sekolah, rumah kena bayar itu, kena bayar ni, jurang asyik naik, harga-harga barang mentah pun naik. Apa penyelesaiannya? Kalau kita nak marah-marah, tak boleh selesai apa-apa pun. Maka setiap orang berusaha sehingga dia mampu untuk mendapatkannya. Walau itu sebenarnya tak akan selesai pun masalah kita. Kerana Allah jadikan masalah ini selesai dengan kita kenal Allah, dekat dengan Allah, maka selesai masalah. Kerana kita jangan ingat orang kita daripada miskin nampak kaya itu selesai masalah. Bila jadi kaya punya masalah lain pula. Orang yang lemah, dia tengok dengan dia belajar silat, dia pergi gagah, maka dia dah keluar daripada masalah kena buli, pun sama tak keluar juga. Orang yang tak ada followers, tak ada geng nak call bila berlaku apa-apa, dia sangka bahawa dengan ada followers, ada geng, ada kelab, maka masalahnya selesai. Tidak juga, makin besar masalahnya. Allah letakkan semua masalah kat dunia. Semua masalah kat dunia, macam-macam masalah. Dan Allah letakkan semua sifat manusia kat sini. Sifat manusia dalam syurga sama, sifat manusia dalam neraka pun sama. Tapi sifat manusia di dunia tak sama. Ia berencah, bermacam-macam. Bukan beribu sifat manusia, juta sifat manusia. Sehingga kita tak mampu nak baca macam mana orang ni. Sebab tu kita tak mampu dapatkan redha semua orang. Hatta kalau kita dah baik pun, masih ada orang tak suka pada kita kerana hasad dan dengki. Padahal kita tak pernah usik dia pun. Kerana itu manusia. Tidak ada yang mampu menyelesaikan masalah semua perangai manusia. Wa imma yang pegang kuasa, wa imma yang tak ada kuasa, wa imma keluarga kita atau bukan keluarga kita. Semua mereka menunjukkan sifat yang berbeza-beza dengan kita. Ada yang hari ni okey, esok lain pula cerita dia. Tadi baru okey, dah tak okey. Itu manusia. Perangai mereka lebih cepat berubah daripada pasir di pantai. Perangai mereka lebih beragam dan bermacam, lebih banyak daripada mana-mana warna atas dunia ni.
Watak manusia memang begitu, sebagai ujian pada kita. Ujian. Dulu dah sayang, akhirnya tendang. Dulu cerita sayang, hari ni kena tendang. Dah bercerai pula. Lepas bercerai, baik pula. Kita walaupun bercerai, tapi kita masih baik pula. Masa kahwin dia tendang. Masa cerai dia nak baik-baik pula. Lepas tu kahwin balik, lepas tu lalu balik perangai macam-macam. Satu je penyelesaian ialah dengan kita mengenali Allah. Arif billah, menjadi orang arif billah. Kita berusaha daripada awal, apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Usaha setiap hari dan setiap masa untuk dekatkan diri kita pada Allah. Banyak manusia usaha setiap hari, setiap masa untuk dekatkan diri mereka dengan dunia. Biar mereka dapat dunia. Walau mereka tak tahu, makin kita mendekat diri kita dengan dunia, makin dunia menjauhkan dirinya daripada kita. Tapi itu yang manusia buat, siang malam pagi petang, berusaha mendekatkan diri dengan dunia. Siapa orang besar untuk kita kenal? Mana pekerjaan yang untung banyak? Dunia kita nak dekat. Kita lupa dunia akan menjauhkan kita. Last kali ditendangnya kita masuk alam barzakh. Itu berakhirnya dunia. Akhirat ni tak ramai orang berusaha untuk dekat dengannya. Walau dia lah paling mesra dengan kita. Dia lah paling beri ketenangan pada kita. Berusaha untuk ingat Allah, itulah yang akan berikan kita kebahagiaan, memberikan kita kelazatan dalam hidup. Tapi tak ramai yang nak. Akhirnya Allah jadikan, walaupun negara tu ada macam-macam kekayaan, jiwa mereka tetap miskin. Negara ni ada minyak, negara ni ada emas, negara ni ada sekian, tapi penduduknya jiwanya miskin. Tak tahu macam mana cari ketenangan. Buat pak kelab banyak-banyak, buka pelacuran banyak-banyak, akhirnya sama, berentakkan rumah tangga, hancur, hilang nilai perkahwinan. Bahagia macam mana mereka nak cari? Tak ada lagi nilai setia. Ni yang bertunang tak setia, yang bercinta tak setia. Dengan maksud kalau ada yang boleh beri lebih padanya, dia boleh anytime untuk berpisah. Maka semuanya menggunakan dunia untuk cari kebahagiaan, mereka takkan dapat. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, ini jalannya, dekatkan diri kita kepada Allah. Jadi orang arif billah, tapi kita tak akan dapat menjadinya selagi mana kita tak keluar daripada jiwa kita, yakni diri kita. Macam saya sebut, diri ni apa dia? Kita nak sesuatu yang menguntungkan diri kita, bukan. Kita diajar untuk menjaga syariat. Walaupun diri kita tak untung, tak apa. Kita boleh sebut jiwa yang untung ni, macam mana? Diri yang untung. Kita nak kalau boleh bersenang, makan yang baik-baik. Ini menjaga diri. Kenal orang baik-baik, tak nak gaduh dengan orang. Itu menjaga diri. Tapi ada waktunya kita perlu menasihati orang walaupun tak suka kita. Kerana itu kehendak syariat. Kita kena beritahu. Bila orang-orang yang kita sayang dia buat salah, menyalahi syariat, ni Ustaz, kalau saya beritahu saya akan dibenci. Kalau tak diberitahu, Allah murka pada saya. Kalau kita tak nak keluar daripada diri kita, maksudnya saya mengambil sikap tak menjalankan perintah Allah, asalkan orang tak benci saya, maka kita juga akan binasa. Lagi mana kita tak keluar daripada hawa nafsu kita. Kita ada nafsu yang nak banyak, yang nak itu. Kalau bekerja tak ingat semayang pun tak apa. Itu nafsu kita. Kita kena keluar. Selazat mana pun benda tu, dia tidak boleh menghalang ibadat kita. Dan demikian juga tabiat. Tabiat ini kebiasaan kita. Dan kebiasaan orang ramai, atau disebut adat, budaya orang ramai macam gitu. Tapi kalau dia menyalahi syarak, kita mesti keluar daripada adat dia. Budaya ini, kita tuan-tuan adat beraya bermaaf-maafan. Lelaki perempuan campur bersalaman. Tak kira mahram, tak kira bukan mahram. Tak kira halal, tak kira haram. Asalkan kita nak bermaafan konongnya, lalu bersalam semua orang. Kan ni raya salam semua ni, dengan sepupu sepapu bersalam belaka. Kenapa? Ini kebiasaan. Sebab tunjuk dalam TV pun sama, ulur tangan salam, tak kira siapa pun salam je. Kemaafan, tudung tak pakai pun tak apa. Tak perlu minta kemaafan dengan Allah sebab tak pakai tudung, tak tutup aurat. Minta kemaafan pada manusia. Itu adat kita. Kita kena keluar daripada kebiasaan ini. Kerana yang pertama kita perlu kemaafan ialah daripada Allah. Daripada Allah.
Kemudian kita minta maaf dengan manusia kerana perintah Allah. Sebab itu ada orang yang kita boleh salam, ada orang memang kita tak boleh salam kerana perintah Allah. Ni kakak ipar mana boleh salam? Tak boleh salam. Sebab kakak ipar saya baik, dijaga saya dari kecil. Itu hal lain. Bab salam ada hukum dia. Ya, kita bagaimana kita keluar daripada kebiasaan kita. Dan last sekali kata Syekh Abdul Qadir, nak capai tahap ini keluar pergantungan daripada manusia seluruhnya. Maksud keluar pergantungan ialah hati kita jangan. Walaupun orang ni bagus, dia lah punca kita dapat rezeki. Dia bagi kita projek banyak. Dia pelanggan kita yang beli kita punya barang-barang kita. Ya, kita tak nafikan dia beri manfaat. Dan ada setengah orang dan memang dia boleh beri mudarat pada kita sebab dia luluskan lesen atau batalkan lesen. Dia boleh mendatangkan mudarat. Dan kita tahu. Tetapi hati kita tidak berkata dialah yang sebenar beri mudarat, melainkan dengan izin Allah. Memang zahir kita tahu benda ni beri manfaat dan mudarat. Tapi hati kita tidak. Pergantungan kita dengan Allah. Saya tahu ini punca orang ni datang, kedai saya pun laku. Tapi hati saya tak akan bergantung pada dia. Kalau suatu hari nanti dia tak datang atau dia mati, saya tetap yakin rezeki Allah bagi pada saya. Tetap. Kalau seorang isteri misal katanya, memanglah suami dia baik, bagus, membahagiakan dia, tapi hatinya jangan bergantung pada suaminya dan berkata inilah orang yang boleh bahagiakan saya. Sahaja tak ada yang lain, tiba-tiba mati suami dia. Dia tetap bergantung pada Allah. Allah akan tetap beri saya kebahagiaan walau tanpa suami. Pergantungannya tadilah menjadikan dia tak akan putus asa. Tapi orang yang bila bergantung pada manusia, maka kita akan lihat bagaimana putus asanya waktu ditimpa musibah. Putus asa dia. Sebab kadar mana pergantungan dia pada manusia, maka kadar itulah putus asanya pada rahmat Allah. Tapi kalau kita, tuan-tuan sekalian, dengan manusia ni just muamalah zahir, pergantungan kita pada Allah, maka apa pun berlaku kita tetap melihat ganti yang lebih baik, ganti yang lebih baik. Kita akan nampak akan ada yang lebih baik. Kita akan nampak akan ada yang lebih boleh membahagiakan kita. Keridhaan Allah dan keampunannya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu selalu menurut perintah Allah, ini satu lagi cara macam nak jadi arif billah. Tadi buang pergantungan manusia, buang tabiat hawa nafsu kita. Kemudian segala perintah Allah buat, menurut perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka ketika itu kamulah orang paling kaya, paling mulia. Tetap kaya kita, mulia kita kerana Allah. Yang menjadikan kita rasa kaya ni, menikmati makna kekayaan sebenar ialah Allah SWT. Kaya kita bukan dengan kita rasa kaya dengan harta atau kaya dengan pengaruh itu dan ini. Kerana ia tak akan beri manfaat pada waktunya. Kaya sebenar bila kita mentaati Allah, menjauhi larangannya, maka kita akan benar-benar dimuliakan oleh Allah. Mulia kamu, kata Syekh Abdul Qadir, seperti mulianya Adam. Ingat Adam, ketika mana Allah ciptakan dia, Allah suruh seluruh makhluk sujud pada Adam. Seluruh. Allah perintahkan sujud pada Adam. Kalau malaikat yang mulia pun dia perintah sujud, yang lain-lain pun sama. Kena. Semua alam haiwannya, alam semua kena sujud hormat pada Adam AS. Baik, kenapa Adam dapat penghormatan itu? Setinggi itu penghormatan. Dengan ilmu yang Allah berikan pada Adam AS, dihormati. Yang tidak menghormatinya dia laknat. Itulah iblis. Dia tidak mau menghormati Adam, maka dia laknat. Dibuang dari rahmat Allah. Walaupun iblis ni bagus, dalam hal lain dia bagus, dia tak ada masalah, tapi kerana satu perintah Allah dia tak nak ikut. Satu perintah Allah. Dan perintah tadi berupa sujud hormat untuk seketika, bukan selama-lamanya, seketika. Kerana hasad, kerana ego, maka iblis tidak mahu melakukan, maka habis. Tuan-tuan sekalian, kita ni keturunan Adam. Walau kita ialah zarrah Adam, debu-debu Adam, maksudnya keturunan jauh lah. Ini kita sebut datuk kita Adam. Kalau istilah betul dah jauh, kita ada datuk nenek moyang atas lagi, ribuan tahun atas pada kita. Tapi kita keturunannya. Zarah kemuliaan itu ada pada kita. Bila mana? Mentaati Allah, mentaati Rasulnya, melaksanakan perintahnya.
Maka ketika itulah kita benar-benar akan dimuliakan oleh Allah. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, asapkan dirimu dengan ilmu. Terus kita kuatkan hubungan kita dengan Allah untuk dapat kemuliaan ini dengan ilmu. Ilmu bukan maksud kita nak hafal kitab sampai habis 300 kitab, 400 kitab. Bukan. Maksud ilmu ialah kita benar-benar berusaha mengenali Allah dengan untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Bukan ilmu sebab kita nak sijil atau ilmu sebab kita nak kerja. Itu bukan ilmu sebenar. Sebab dia banyak ilmu sampai dia boleh kerja. Ilmu ini sehingga kita kenal perintah itu perintah, larangan itu larangan, walau siapa pun yang menghalang. Walau tuan-tuan duduk seorang, ini perintah kita sembahyang. Walau kita seorang je yang ni semua ni minum arak, semua minum arak, semua pujuk kita seorang. Kerana kita tahu larangan, kita tak akan buat. Walaupun kita seorang yang tak buat, kita tak kata semua orang buat, saya patut buat. Tak, saya takkan buat, kerana saya faham larangan. Ini orang berilmu. Ni semua timur rasuah ni, daripada buah hatta sampailah jaga. Kita berada dalam kelompok itu. Bila kita ada ilmu, saya tetap meninggalkan larangan ini, walau semua dah terima seperti dah normalisasi dah. Tentang kadang-kadang maksiat dia akan berada pada peringkat normal, normalisasi hari ini orang sebut. Dan lebih malang lagi bila maksiat itu disokong oleh kuasa. Disokong oleh kuasa. Arti kuasa kata kalau kamu nak kerja buka tudung, itu kuasa. Nak kerja bank, nak kerja syarikat kami, wajib buka tudung. Dan tak boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang. Dia seorang Allah kata, Ustaz, memang kita tak boleh nak solat bila kerja. Tak bagi solat. Sehingga larangan Allah dinormalisasikan, dikuatkan dengan kuasa. Siapa pun masuk kerja ni, dia tak boleh solat Jumaat, tak boleh solat fardu, dia kena dedahkan aurat. Kerja apa kerja? Misalnya pramugari. Mana tuan-tuan jumpa pramugari pakai tudungnya? Dia pakai tudung je, pindah ke pejabat. Pakai je tudung, pindah ke pejabat, jadi khen. Tak pakai tudung, boleh terbang bersama kami. Maksiat dinormalisasikan dan dikuatkan dengan kuasa. Tapi kalau orang benar-benar berilmu, dia tahu apa nak buat. Dalam kelompok semua orang buat maksiat sehingga menjadi normal maksiat. Dalam keadaan kuasa pula menyokong maksiat tadi sehingga menjadi biasa maksiat. Bukan bila buat baik pula satu kesalahan. Satu kesalahan buat baik, pakai tudung satu kesalahan boleh dipecat. Satu kesalahan. Sembahyang itu satu kesalahan. Bercakap hal agama satu kesalahan, maka dia tetap meneruskannya. Maka inilah orang paling berilmu. Paling berilmu. Sebab itu tuan-tuan, Allah akan uji ilmu kita. Bila benar-benar kita berilmu, kita pasti akan berada pada kelompok yang cenderung buat semua larangan Allah. Apakah waktu itu ilmu kita bermanfaat? Kalau bermanfaat, maka selamat. Kalau tak manfaat, kita belum punya ilmu. Walaupun kita dah ada CJ, berpuluh-puluh CJ, keluar universiti itu, keluar universiti ini, kita belum ada ilmu. Sebab ilmu itu bukan hafal, bukan juga di CJ. Ilmu itu pada amalan. Kalau sekiranya dalam amalan belum berlaku, kita belum ada ilmu apa pun. Kerana setiap ilmu menuntut kepada amal. Iqtida'ul ilmi al-amal. Tuntutan ilmu itu amal. Kalau kamu beramal, maka kamu dikira berilmu. Kalau kamu tidak beramal, kamu dikira tidak punya ilmu. Sebab itu ilmu kita, tuan-tuan, bukan nilai dengan sijil. Bukan nilai kita pensyarah universiti mana. Bukan dinilai berapa banyak kitab kita karang. Ilmu kita dinilai sejauh mana amalan atas setiap ilmu yang kita ada. Makin kita berilmu, satu persatu nampak perubahan diri kita. Benar orang ni berilmu. Anak-anaknya dijaga solat, dijaga aurat, dijaga pergaulan, dijaga hukum halal haram. Kita pula suami yang cari nafkah, tahu rezeki halal, rezeki haram, tahu waktu mana nak solat, tahu waktu mana nak keluar zakat, tahu waktu mana nak bersedekah. Ini orang berilmu. Bila dia pergi haji ke, dia pergi umrah, tahu ni larangan haji, ni larangan umrah, ini kena dam, ini kena itu, ini kena ini, dia tahu. Maka itu benar-benar berilmu. Jadi perjalanan hidup kita, tuan-tuan sekalian, nilai ilmu kita banyak mana. Bukan kita nilai dengan CJ atau berapa banyak kitab kita khatam. Tapi lihat kehidupan kita hari ini. Tuan-tuan dah cecah umur 50, 60. Yang mungkin dah cecah umur subsidi 70. Atau yang masih muda 20, 30-an. Baik, lihat ilmu yang kita belajar.
Dan apakah dia benar-benar berada pada setiap amalan kita. Kalau ada, kita berilmu. Orang berilmu macam ni yang takutkan Allah. Tapi kalau tuan-tuan just pamer CJ, just framekan CJ, banyak isteri dah keluar, kalau rasuah pun tak berani nak tinggal. Kalau sekiranya haram pun tak reti nak beza, hanya kerana kita didorong kehendak kita kepada manusia. Maka orang berilmu, dia tak akan perlukan lain, sebab dia ada prinsip. Sampai kemuncak ilmu, maka dia akan nampak Tuhan. Nampak Tuhan dalam kehidupannya, ini disebut sebagai maqam ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah macam kamu tengok Allah. Dia merasa muraqabatullah. Kemudian Syekh Abdul Qadir kata, last sekali dalam doa dan munajat beliau, beliau kata, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah mengingatimu itu sebagai makanan kami. Hari ini kalau kita sebut nak makan apa, kita melihat makanan yang telah banyak mencelakakan badan kita. Sebab saya makan ni, saya darah tinggi. Sebab makan ni, saya kecil manis. Sebab makan ni, saya kena jantung. Kita lihat natijah makanan yang kita makan tadi, melainkan mendatangkan mudarat pada badan kita. Maka kita nak makanan yang sebenar, itu makanan kerohanian kita. Bukan maksud kita jangan makan. Hari ini saya dah berbelanja banyak untuk makan benda dunia. Round dunia untuk makan. Misalnya, round dunia untuk beli pinggang, mangkuk, buat dapur. Ini tempat makan. Sehingga kerohanian saya sakit. Untuk rohani sikit je bagi. Ni untuk syahwat makanan banyak. Tengoklah dapur kita renovate habis berapa ratus ribu untuk makan. Tengoklah kita beli meja makan kat mana. Beli daripada Bali, 80,000 meja makan. Last kali makan kat kedai, meja 80,000. Kita beli sekian untuk syahwat makan. Baik, kita nak doa pada Allah, biar kelazatan kita sebenar bukan pada makanan itu, tapi kelazatan sebenar mengingati Allah menjadi makanan kita. Tuan-tuan kena ingat nanti dekat kiamat, bila Dajjal keluar, Dajjal buat makanan, orang beriman sebenar seorang pun tak akan makan makanan Dajjal. Dan waktu itu pula mereka juga tak akan jumpa makanan lain selain daripada tangan Dajjal. Maka makanan orang beriman pada hari itu, kata Rasulullah, ialah tasbih, tahmid dan takbir. Dengan bahasa mudah, zikrullah. Ketika mana orang beriman berzikir, maka Allah kenyangkan mereka. Kalau kita nak faham, lihat nikmat itu dalam ibadat puasa. Tuan-tuan puasa, ni kedai lain semua buka, makan itu dan ini, tapi Allah kenyangkan kita. Sebab kita ada niat puasa. Barangkali kita mampu duduk depan orang makan tanpa terkeliru sedikit pun, sebab saya puasa. Barangkali dia seorang chef, dia masak dan kadang dia berpuasa, dia tak rasa pun bernafsu untuk merasakan makanan. Kenapa? Allah dah kenyangkan dia dengan ibadat padanya. Kalau kita nak faham macam mana orang beriman kenyang dengan zikir, fahami ibadat puasa. Kalau tuan-tuan puasa, yang puasa qada misalnya, yang memang kuat niat puasanya, even puasa Ramadan misalnya, ketika mana kita tengok orang makan, kita tak rasa terkeliru. Kalau benar iman kita, sebab kita tahu kita berpuasa. Macam ginilah orang, kalau dia tahu bahawa dia tak boleh makan makanan tu, orang makan pun dia pun tak, ni kalau saya makan saya boleh mati, baik saya jangan makan. Orang buatlah gaya macam mana pun sedap, dia tak akan tengok, dia tak akan makan. Dan kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dan jadikanlah usaha kami mendekatkan diri padamu ya Allah, itulah kekayaan kami. Tuan-tuan, bila kita dekat dengan Allah, kita benar-benar kaya. Masakan tuan-tuan tak faham, kalau orang dekat dengan orang kaya pun dia rasa kaya, ini kan dekat dengan Tuhan yang maha kaya. Kita kalau baik dengan jutawan rasa tak kaya. Rasa Ustaz naik kereta dia, makan makanan dia, duduk rumah dia, mandi kolam dia, hadir parti dia, rasa macam kita sebahagian orang kaya. Kita orang miskin ni naik kereta orang kaya, turun kereta rasa macam kereta tu kita punya. Orang ambil gambar kan, ambil gambar aku. Padahal kita cuma menumpang orang kaya, tapi kita rasa macam kaya. Sementara kalau orang kaya tu bagi kunci kereta suruh kita bawa, oh lagi action lebih. Rasa kaya. Kadang kita ambil gambar kita sebelah kereta orang kaya, rasa kaya. Orang tengok kereta berapa belia, alhamdulillah. Ambil gambar kereta power ni,
Baru beli kereta, kita punya alhamdulillah. Macam nak ngaku lah tu. Tapi dia buat cara hidden sikit. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Padahal kita orang rasa tak bangga, rasa ini kan pula yang dekat dengan Allah, Tuhan yang maha kaya. Maka siapa yang benar-benar dekat dengan Allah, dia benar-benar rasa kaya. Allah berikan kekayaan sebenar padanya. Betul, kita duk banyak cari kaya di sisi manusia. Sampai hari ni pun kita tak bahagia pun dengan cara tu. Orang yang kita tumpang pun tak bahagia. Dia pun ada masalah banyak. Macam mana kita nak dapat kebahagiaan di sisi orang yang tak bahagia? Yang semuanya lakonan khayalan semata-mata. Betul, yang kita tengok atas dunia ni semua khayalan. Semua cuma kenangan dan khayalan. Semuanya seperti bayangan yang akan hilang. Sebab itu Abu Talib ketika mana menyebut tentang harta, harta itu bagaikan bayangan, akhirnya dia akan hilang. Atau ia barang yang dipinjam, akhirnya dikembalikan. Itu harta yang kita banyak ni, ia umpama barang pinjam yang akhirnya kita kena kembalikan. Mati kita pun terpaksa kembalikan, tak bawa masuk kubur. Atau seperti bayangan, sampai masa bayang pun tak ada. Ada hari tuan-tuan jalan ada bayang, ada hari tak ada bayang kita. Kenapa? Itulah dinilai harta. Jadi kita nak kekayaan sebenar, kekayaan di sisi Allah. Seorang yang dekat, makin dekat dengan Allah, makin Allah kayakan dia dengan kurniaannya, dengan rahmatnya. Maka ketika itu dia rasa dia tak perlukan apa-apa melainkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.